Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah. Dan saya Haryanti Jimatusen. Berita utama malam ini. Semarak istiadat perkahwinan diraja terserlah dengan suasana malam yang bergemerlapan. Negara Brunei Darussalam dan Arab Saudi memeterai perjanjian persefahaman pengurusan jemaah haji negara Brunei Darussalam. Kemeriahan istiadat perkahwinan diraja di antara Paduka Nakda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah dengan Yang Amat Mulia Pengiran Muda Bahar Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah sudah mula dirasakan di negara ini. Antara majlis istiadat yang dinanti-nantikan oleh rakyat dan penduduk ialah majlis istiadat bersanding pengantin diraja yang akan berlangsung Ahad ini. Bermulanya majlis bagi istiadat perkahwinan diraja beberapa hari lalu, suasana waktu malam diterangi dengan lampu-lampu neon yang bergemerlapan di sekitar Bandar Sebegawan bagi menyemarakkan majlis istiadat berkenaan. Balai Pemajangan Istana Nurul Iman juga menjadi perhatian pada waktu malam. Alat-alat perhiasan diraja dipasangkan di atas balai pemajangan tersebut merupakan antara perhiasan yang diwarisi dari zaman pemerintahan Sultan-Sultan Brunei yang masing-masing melambangkan sesuatu ciri. Majlis istiadat perkahwinan diraja Brunei begitu unik dan halus yang menggambarkan betapa tingginya nilai budaya yang dimiliki dan diwarisi sejak turun-temurun. Sebagai sebuah negara tertua di rantau ini, sememangnya mempunyai adat istiadatnya yang tersendiri sesuai dengan sistem pemerintahan beraja yang turun-temurun, juga memiliki alat-alat kebesaran dan perhiasan diraja sebagai lambang pada sistem pemerintahan tersebut. Majlis istiadat perkahwinan diraja antara majlis yang dinanti-nantikan untuk memperlihatkan kepada generasi muda keunikan dan kehalusan adat istiadat negara yang diwarisi sejak zaman berzaman. Ia satu acara yang megah, yang saya sendiri sebagai rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia merasa bangga kerana keunikan adat istiadat dari awal majlis hingga ke akhirnya, penutupnya. Jadi di sana keunikan itu ada dan berbeza dengan acara majlis perkahwinan diraja di negeri lain. Ya, fully dari awal sampai akhir akan nampak adat katanya tu macam mana ia punya keunikannya, kecantikan adat katanya tu. Jadi anak-anak akan bertanya, ini kenapa, ini kenapa. Maka akan merujuk tu ke buku. Apa sahaja kenapa adat-adat itu dibuat. Istiadat perkahwinan diraja memperlihatkan ketinggian dan kehalusan budaya dan adat-adat Melayu Brunei yang diwarisi sejak zaman berzaman lagi. Baik dari segi penggunaan alat-alat, kebesaran diraja dan tutur kata dalam majlis-majlis yang diadakan. Salah satu kegemilangan negara Brunei Darussalam adalah mengekalkan warisan perkahwinan diraja secara beradat istiadat yang turun-temurun sehingga negara ini terkenal seluruh dunia dengan keunikan, keindahan dan keanggunan semasa adat istiadat persandingan diraja diadakan. Lagu ciptaan Awang Muhammad Hazwan bin Anwar bertajuk Allah Pelihara Pengantin Diraja menduduki tempat kedua dalam peraduan mencipta dan menerbitkan lagu sempena istiadat perkahwinan diraja anjuran radio televisyen Brunei. Dalam temu bual bersama RTB, Awang Muhammad Hazwan berkata penyertaannya dalam peraduan tersebut
adalah untuk menimba pengalaman dalam pencipta lagu bergenre perkahwinan di samping memeriahkan dan menyemarakkan lagi istiadat perkahwinan diraja. Lagu Allah Pelihara pengantin diraja dicipta bersama dengan isterinya Dayang Izu Haida Widayana binti Saini dan dinyanyikan oleh Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya. Proses penciptaan lagu dibuat di EE Studio milik Awang Muhammad Hazwan sendiri. Walaupun berdepan dengan jadual yang padat ketika mencipta lagu, proses penciptaan lagu untuk istiadat perkahwinan diraja berjalan dengan lancar. Mesej yang ingin disampaikan melalui penciptaan lagu ini yang utama adalah doa khusus buat pengantin diraja serta rasa gembira rakyat jelata dengan harapan mempelai diraja sentiasa diberikan kebahagiaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Pelbagai produk ditawarkan dalam Pesta Pengguna ke-26 yang berlangsung sehingga Ahad ini. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Negara Brunei Darussalam dan Arab Saudi menandatangani perjanjian persefahaman pengurusan haji bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi. Perjanjian ditandatangani oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama dan Timbalan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Majlis penandatanganan berlangsung semalam di Jeddah Superdome Arab Saudi. Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan hasil daripada mesyuarat pengurusan hal ehwal jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi yang diadakan secara atas talian pada 27 Disember lalu. Semasa berada di Arab Saudi, rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama juga berkesempatan mengadakan lawatan ke pameran haji dan umrah anjuran Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama juga menghadiri acara pembukaan persidangan haji dan umrah yang dirasmikan oleh Yang Teramat Mulia Putra Khalid Al-Faisal, penasihat penjaga dua buah masjid suci dan Gubernur Wilayah Mekah, Arab Saudi. Pesta Pengguna kembali lagi bagi kali ke-26. Majlis pembukaan rasmi pesta tersebut berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setia Usaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Bertemakan meraihkan kasih sayang, penganjuran Pesta Pengguna ke-26 bertujuan mendekatkan penganjur dan pengguna semasa acara tersebut daripada semua peringkat umur dengan pelbagai produk yang disediakan. Pesta berlangsung sehingga Ahad ini dan dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB menerima lawatan daripada 18 pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, Malaysia. Hadir Dr. Haji Adnan bin Haji Besar, Rais Kupu SB dan Dr. Mat Aswar bin Awang, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Sekolah Menengah dan Tingkatan 6 Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, Malaysia. Antara pengisian perbincangan dasar terkini berkenaan kaedah pentaksiran yang diamalkan di sekolah-sekolah di negara ini dan di Malaysia serta persediaan guru-guru dalam mengaplikasikan kaedah tersebut. Dengan anggaran perbelanjaan RM2 juta, kediaman siswa dan siswi Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB telah dibaik pulih bermula pada bulan Jun 2020 hingga tahun 2022 di atas pemodulian ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang telah membuat lawatan tidak berjadual ke Kupu SB pada bulan Januari 2020. Petang tadi Kupu SB menerima semula kemasukan 145 siswa dan 166 siswi
Dari tahun 2 dan 3, program Sarjana Muda, Perguruan Agama dan Diploma Tertinggi Perguruan Agama serta pelajar yang memerlukan kekediaman kolej berkenaan. Semasa ditemui RTB, Dekan Pelajar Bahagian Hal Ehwal Pelajar Kupu SB antara lain mengongsikan mengenai tujuan utama mahasiswa dan mahasiswi untuk mendiami di kediaman kolej tersebut. Salah satu di antara tujuan kolej kediaman ini beroperasi semula adalah pertama untuk usaha daripada Kupu SB melahirkan ataupun membentuk saksiah bakal-bakal guru. Jadi setiap malam pelajar-pelajar akan diberikan dengan pelbagai aktiviti-aktiviti. Yang paling penting yang ingin kami highlightkan adalah program amali perguruan agama, yang mana program ini melibatkan bagaimana cara berudu yang betul, solat yang betul, menjadi imam, dan dilibatkan dengan beberapa tazkirah, kuliah, dan ini dilakukan pada waktu malam. Daerah Temburong kini boleh berbangga dengan produk Karipap Mini Majlis Perundingan Kampung MPK Menengah. Apa yang membanggakan, penghasilan Karipap Mini di bawah projek Satu Kampung Satu Produk itu berupaya menjana pendapatan penduduk kampung. Apa istimewanya Karipap Mini itu? Ikuti laporannya bersama Izzatul Rashidah Yunus. Dengan hanya bermodalkan sebanyak RM800, MPK Menengah mula menghasilkan Karipap Mini pada tahun 2008. Bagi menghasilkan Karipap Mini yang mempunyai keistimewaan rasa tersendiri, ahli-ahli Biro Wanita MPK Menengah melakukan beberapa percubaan sehingga mereka menemui resepi dan rasa yang tepat. Pada awalnya, hanya 30 paket Karipap Mini mampu dihasilkan dalam sehari. Bagaimanapun, dengan bantuan pihak kerajaan, kuantitinya meningkat dengan ketara. Kerajaan telah membantu kami. Mesin penggiling, dapur untuk tambak memasak, oven dan pengisar dough. Jadi apa yang nampak dari perubahan itu adalah produk kami. Produknya jauh meningkat. Di sebalik berhadapan pelbagai cabaran, namun ahli-ahli Biro Wanita MPK Menengah tetap cekal menghadapinya. Selain Karipap Mini, mereka juga menghasilkan beberapa produk lain seperti tumpi dan madu kesirat. Masa ini kami menempati dapur baru. Sebelumnya kami hanya memakai dapur Balai Raya, meminjam. Dan sekarang kami punya dapur sendiri. Mudah-mudahan produk kampung ini boleh lagi lebih dipertingkatkan pemasarannya sampai ke daerah-daerah selain Temburong, Brunei Muara. Dengan usaha berterusan dan promosi yang bersesuaian, Karipap Mini MPK Menengah berpotensi menjadi antara produk utama daerah Temburong yang dapat menjana ekonomi penduduk kampung. Izzatul Rashidah Yunus melaporkan untuk Berita RTB. Status harian normal baru COVID-19, satu kes berada dalam kategori 4. Kementerian Kesihatan memaklumkan 290 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.5%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 79%. Seorang lelaki warga negara tempatan berumur 27 tahun ditahan oleh pasukan polis Diraja Brunei PPDB kerana dipercayai terlibat dalam satu kes jenayah rompak menggunakan senjata. Kejadian tersebut dilaporkan berlaku di sebuah kedai runcit Jalan Pasir Berakas, Kampung Lambak. Dalam kejadian yang berlaku pada Isnin lalu, jurujual kedai runcit tersebut menjadi mangsa kes rompakan setelah suspek dipercayai menggunakan sebatang tukul yang digunakan sebagai senjata untuk menggertak mangsa agar menyerahkan semua wang yang ada di dalam mesin juruwang kedai.
Kes disiasat di bawah Seksyen 392 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 iaitu rompak. Kes masih dalam siasatan. Jika sabit kesalahan akan membawa penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 30 tahun dan disebat tidak kurang dari 12 kali sebatan. Sejumlah 15 bungkusan kotak besar yang berisi 747 karton rokok pelbagai jenama yang cuba diseludup ke negara ini berjaya dirampas. Rampasan dibuat semasa operasi rutin yang dijalankan oleh keanggotaan Pasukan Simpanan Polis C Company, Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB pada 10 Januari 2023 di kawasan perindustrian Kampung Kuala Lurah. Seorang warga negara tempatan berumur 26 tahun yang dipercayai terlibat dengan kegiatan penyeludupan barang tegahan tersebut turut ditahan. Suspek beserta kesemua barang rampasan diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan lanjut. Tiga pekerja warga negara Bangladesh dilaporkan lari dari majikan. Sebarang maklumat mengenai Salahuddin dengan bilangan pasport EK 087753. Monir dengan bilangan pasport BY 07875990. Dan Muhammad Rasid Sikdar dengan pasport BW 00865664 hubungi Balai Polis Bangar di talian 52-21333 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. 4 produk kosmetik dapati dicemari dengan bahan terlarang, bahan racun berjadual yang tersenarai dalam Akta Racun 1956 yang tidak diisytiharkan. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya maklumkan dapatan tersebut adalah hasil daripada ujian yang dijalankan oleh bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian berkenaan. Produk-produk tersebut adalah Pinkies Beauty Skincare 3-in-1, Mixed Berry Night Cream 1, Pinkies Beauty Skincare 3-in-1, Therapy Treatment Night Cream 2, Pinkies Beauty Care Muda Remaja Sepanjang Usia Treatment Cream dan Pinkies Beauty Care Muda Remaja Sepanjang Usia Herbal Cream. Bahan pencemar dalam produk berkenaan boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Berikutan dapatan ini, produk-produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara Brunei Darussalam. Maklumat lanjut hubungi bahagian compliance dan perlesenan di talian 239-3301, sambungan 208 atau email ke pharmacy.enforcement@moh.gov.bn atau berjumpa terus pegawai compliance dan perlesenan di bangunan Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kampung Madaras, Mukim Kadong A atau hubungi talian Darussalam 123. Cawangan baharu Jabatan Pengangkutan Darat JPD kini dibukakan di aras bawah Pejabat Pos Kuala Belait. JPD dalam siaran medianya memaklumkan orang ramai bahawa cawangan JPD Mumong beroperasi setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari 8 pagi hingga 3 petang. Dengan pembukaan cawangan JPD ini, beberapa perkhidmatan yang sedia ada di cawangan JPD Kuala Belait akan dipindahkan ke cawangan JPD Mumong seperti berikut. Membaharui lesen memandu, membaharui lesen kenderaan road tax dan mencetak salinan kad lesen memandu dan pelekat lesen kenderaan duplikat. Sementara cawangan JPD Kuala Belait masih beroperasi seperti biasa. Bagi sebarang pertanyaan, hubungi JPD semasa waktu pejabat di talian 2451-990 atau 91 Ibu Pejabat atau 333-2272 cawangan JPD Kuala Belait atau 7181-641 WhatsApp
Talian Darussalam 123 atau email ke info_ltd@jpd.gov.bn. Orang ramai juga boleh melayari www.jpd.gov.bn dan Instagram @jpd.bn. Separuh jalan menuju ke jambatan di Lebuh Raya Lumut Blight berdekatan rancangan perumahan negara Kampung Lumut akan ditutup sementara mulai hari ini hingga Jumaat 20 Januari 2023 bermula pukul 8.30 pagi sehingga 5 petang. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran medianya maklumkan kepada orang ramai penutupan separuh jalan tersebut adalah untuk membolehkan kerja-kerja penurapan aspal di jalan ke jambatan berkenaan. Para pengguna lebuh raya tersebut adalah dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan berkenaan. Empat buah syarikat dan seorang individu dikenakan kompaun oleh Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong setelah didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 kerana melonggokkan sampah dan meletakkan kotoran perniagaan di tempat awam. Asalam Trading Company, Rosnafi Enterprise, Syarikat Osman Haji Momin dan Faizi Department Store masing-masing dikenakan denda kompaun sebanyak RM200 dan RM500, manakala Siti Fatimah binti Sukadi dikenakan denda kompaun sebanyak RM100 di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021. Individu dan syarikat-syarikat tersebut dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari.